Okey, baik. Hari ni kita nak belajar bahasa Melayu. Cikgu harap semua orang dah bersedia dengan buku teks dan buku aktiviti. Semua dah ada buku teks dan buku aktiviti? Dah, eh? Okey, boleh nampak tak slide cikgu? Boleh. 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 Okey, boleh Okey, baik. Hari ni kita nak tengok tajuk bertenang Yeni. Okey, tajuk bertenang Yeni. Hari ni kita nak belajar membina dan menulis perenggan. Membina dan menulis perenggan. Hari ni kita nak belajar kemahiran menulis. Jadi, sediakan alat tulis kamu dan juga buku aktiviti kamu. Okey, nanti kita akan buat kemahiran menulis. Baik. Kita nak belajar apa hari ni? Objektif dia ialah kita nak membina dan menulis perenggan berdasarkan bahan rangsangan. Bahan rangsangan boleh jadi perkataan, boleh jadi gambar. Itu dipanggil bahan rangsangan. Apa saja yang cikgu bagi dekat kamu untuk kamu menulis, ayat ke, nak menulis perenggan ke, itu dipanggil bahan rangsangan. Okey, hari ni kita nak tengok kemahiran menulis. Kita nak belajar kemahiran menulis. Okey, apa yang kamu perlu capai untuk kemahiran menulis ni? Yang pertama, kamu mesti dapat baca teks tu. Kemudian, kamu dapat membina dan menulis perenggan berdasarkan bahan rangsangan. Okey, yang pertama kita tengok dulu apakah perkara yang perlu dilakukan ketika pulang dari sekolah. Okey. Kita dah lama tak pergi sekolah, tapi cikgu harap kamu tak lupa apa yang kita perlu buat semasa loceng sekolah balik bunyi. Tahu loceng balik pukul 1.35. Kan? Loceng bunyi kan, nak balik kan? Okey, yang pertama kita kena buat apa mula-mula? Contoh cikgu tengah mengajar, dah 1.35, bunyi loceng, kring. Okey, balik. Kita kena buat apa dulu? Terus balik je? Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Lagi? Selepas terima kasih cikgu, kita buat apa lagi? Selamat pagi cikgu. Selamat pagi. Ayo. Dah nak balik selamat pagi lagi. Selamat hari cikgu. Selepas dah cakap terima kasih cikgu, buat apa lagi? Kita buat apa selalunya? Asyik baik. Tak, kita dah nak balik ni. Loceng bunyi. Nak balik. 1.35. 1.35 loceng bunyi. Kring. Kamu pun cakap, terima kasih cikgu. Okey, selepas cikgu pun dah cakap, okey, sama-sama. Kita buat apa selepas tu? Terus balik je? Bukan. Kita buat apa? Bye-bye cikgu. Bye-bye cikgu? Bukan. Kita buat apa? Ya? Kita buat makan. Makan. Aduh. Okey, selepas dah bunyi loceng. Okey, ingat dah bunyi loceng, nak balik. Lepas tu kamu pun cakap terima kasih cikgu. Okey, selepas tu kita buat apa biasanya? Ingat lagi tak? Dah lama tak pergi sekolah, dah lupa lah ni. Kita buat apa? Siapa ingat apa yang kita buat biasanya sebelum kita balik? Sebelum kita keluar kelas, kita buat apa? Beratur. Kita beratur. Ayo, lupa dah. Semua dah lupa. Dah lama tak pergi sekolah. Dah berapa lama dah tak pergi sekolah ni? Ada 1 bulan? 1 month. Sudah 1 bulan dah tak pergi sekolah. Dah lupa dah. Okey, selepas beratur, lepas tu kita buat apa? Macam sekarang. Sekarang situasi COVID lah. Ada SOP yang baru. Macam mana nak balik kan? Biasanya masa beratur tu kamu buat apa lagi? Terima kasih cikgu.
Terima kasih dah cakap dah. Lepas tu beratur. Okey, lepas tu kamu tunggu. Simpan buku ke dalam beg. Itu sebelum beratur lah kan? Sebelum beratur, betul tak? Okey, selepas cakap terima kasih cikgu, kamu simpan buku-buku semua dalam beg. Lepas tu kamu beratur. Okey, selepas beratur buat apa lagi? Ingat? Ha? Macam sekarang. Macam hari tu. Kita apa? Pergi ke rumah. Terus balik rumah ke? Pergi ke parking orang. Okey. Okey. Bila cikgu tanya macam ni, kamu tak dapat fikir, betul tak? Betul tak? Susah nak fikir kan? Okey, cikgu bagi idea. Cikgu bagi bahan rangsangan. Tengok gambar ni. Cuba tengok gambar. Okey, sekarang ada idea tak nak cakap? Sekarang ada idea nak cakap? Tak. Tak ada juga. Ini contoh sekolah lain lah. Sekolah kita cikgu lupa nak ambil gambar. Okey, jadi selepas dah cakap terima kasih cikgu, dah simpan barang dalam beg, kamu dah beratur, berbaris. Lepas tu kamu buat apa? Buat apa? Yang Zekai? Duduk. Duduk. Duduk Tunggu. Tunggu. Tunggu siapa? Tunggu ama apa? Tunggu ibu bapa kamu sampai, betul? Tunggu di mana? Tunggu di mana? Tunggu stesen. Tunggu di tempat. Di Ivan Meter Place. Tempat menunggu yang cikgu dah sediakan dekat tempat parking kereta tu, betul tak? Tempat Betul. parkir kereta tu yang ada garisan kuning-kuning tu kan? 1 meter tu, betul? Okey, semua orang akan tunggu dekat situ. Tapi kalau tempat tunggu tu penuh, yang lain nak kena buat apa? Tak payah tunggu. Biasanya sekolah kita buat dia lepas satu kelas, betul tak? Lepas satu kelas. Nanti cikgu akan buat pengumuman. Akan announce, akan panggil. Okey, siapa yang mak ayah dia dah sampai depan pagar sekolah, barulah cikgu lepaskan dia keluar daripada kawasan sekolah. Betul? Betul. Okey, jadi kalau kamu tengok dekat sini ada gambar, okey, guru bertugas mengawal pergerakan murid mengikut SOP. Okey, yang ni sekarang situasi sekarang COVID-19, jadi semua orang kena pakai penutup pelitup muka. Okey, mask face mask. Okey, semua pakai face mask, berdiri di tempat masing-masing. Okey, jangan bergerak pergi ke tempat kawan. Okey. Kalau ada yang ibu bapa datang lambat, yang murid yang bagi tahu ayah dia, ibu dia datang lambat, dia dibenarkan untuk duduk. Ada satu tempat macam kita dekat tepi water cooler tu. Perasan tak ada kerusi dekat situ? Perasan tak ada satu bangku panjang dekat tepi water cooler, tempat kamu isi air tu. Betul? Kamu boleh duduk kat situ tunggu kalau ibu bapa datang lambat. Okey. Dan yang mana datang dengan van sekolah, pastikan naik van tu beratur lah. Tapi sekolah kita cikgu tengok kalau naik van tak ada beratur lah. Cepat-cepat lari. Betul tak? Betul. Yuhang? Macam ni. Cepat-cepat berlari-lari. Tu bahaya tu. Sebenarnya tak boleh macam tu. Kena ikut SOP lah. Okey, baris. Naik sorang-sorang. Tak perlu bertolak-tolak. Tak ada pergi bas punya. Okey, hari tu siapa yang naik van? Tahun 3 ada tak yang naik van? Van sekolah. Di Huising Lei Huising okey. Jadi kalau nak naik van tu kalau boleh janganlah bertolak-tolak. Okey, tak mau berebut-rebut. Naik sorang-sorang, okey. Baik. Ini yang kamu kena buat ketika nak balik daripada sekolah. Okey, nak pulang daripada sekolah. Okey. Biasanya kita akan berbaris semasa berjalan keluar dari kelas. Okey, kita akan berjalan dalam keadaan berbaris. Yang kedua, kita menunggu ibu bapa ataupun penjaga di tempat yang disediakan. Okey, kalau ibu bapa dia dah sampai, boleh terus naik kereta. Kalau tidak, kalau belum sampai, tunggu dulu. Okey.
Yang ni yang penting ni. Mestilah melintas jalan raya dengan melihat kiri dan kanan, kemudian kiri semula untuk mengelakkan kemalangan. Tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri semula. Okey. Jangan terus lintas. Walaupun depan sekolah kita tu ada pengawal ataupun pakcik guard tu, dia jaga dekat situ. Kamu tetap kena tengok kiri kanan juga. Kadang-kadang ada motor laju, kan? Ada kereta yang laju datang tiba-tiba, kamu terus lintas. Tak pasal-pasal kena langgar. Okey? Boleh? Boleh faham? Okey, ini faktor ataupun langkah-langkah keselamatan yang kamu perlu ingat dan perlu amalkan, perlu buat. Okey? Baik. Dan yang terakhir, menelpon ibu bapa atau penjaga jika ibu bapa atau penjaga tidak datang menjemput kamu setelah lama menunggu. Kalau dah tunggu lama tapi tak datang-datang, kenalah telefon. Jangan kamu tunggu, manalah tahu ayah kamu lupa. Dia sibuk kerja, mak kamu sibuk kerja, lupa. Aduh, lupalah. Anak dah balik tapi lupa pergi ambil. Contoh. Kan? Terutamanya pada hari apa yang balik awal? Sehari. Hari apa yang kita balik awal? Yang selalu ibu bapa datang lambat? Friday ya? Friday? Jumaat. No. Jumaat. Bukan. Hari apa? Rabu. Hari Rabu. Selalu hari Rabu. Sebab hari Rabu kita balik pukul berapa? Pukul tak tahu. Tak tahu? Jumaat mah, bukan ni. Sudah lupa. Hari Rabu kita balik pukul berapa? Hari Rabu 1.4. 1.4. 1.5 minit. 1.5 minit lah. Kita balik pukul 1.5 minit sebab petang ada core curriculum untuk tahap 2, tahun 4, 5, 6. Tapi tahun 3 pun sama juga, balik pukul 1.5 minit. Hari Rabu kita balik awal. Tapi ibu bapa selalu lupa. Dia ingat balik 1.35. Betul tak? Kadang 1.35 baru ibu bapa sampai. Kesianlah kamu tunggu lama. Okey? Betul tak? Betul lah. Jadi kalau apa ni ibu bapa tak sampai-sampai, boleh telefon ibu bapa. Okey, boleh minta kebenaran untuk telefon ibu bapa. Saya jalan ke? Ya, tak dengar apa dia? Saya berjalan ke rumah. Kamu tak apalah, dekat je depan sekolah. Yang dekat tak apa, yang jauh. Kalau yang jauh dia kena telefon lah. Tak boleh balik seorang diri. Takut nanti kena colek ke. Tahu colek? Kena tangkap. Kidnap. Tahu kidnap? Kena tangkap dengan orang jahat. Boleh faham? Okey, boleh dengar tak suara cikgu ni? Boleh. Boleh. Okey, baik. Sekali lagi, apa objektif kita hari ni? Tak tahu. Tak ingat? Okey. Ingat, membina dan menulis perenggan berdasarkan bahan rangsangan. Ingat, membina dan menulis perenggan berdasarkan bahan rangsangan. Membina maksudnya kita bina ayat secara lisan. Cakap je. Itu membina. Okey, membina maksudnya kita bina ayat secara lisan. Kita cakap je. Tapi kalau menulis, kita tulis. Tulis ayat secara tulis. Faham? Faham tak? Jadi hari ni kamu kena cakap dulu ayat tu apa, lepas tu baru kita tulis. Boleh? Okey, kita tengok dulu gambar dan teks. Muka surat 49 buku teks muka surat 49. Semua orang boleh tengok buku teks muka surat 49. Tajuk dia bertenang Yenny. Okey, bertenang Yenny. Okey, seorang baca. Siapa nak baca? Saya. Okey, Jason Lim baca. Bertenang Yenny. Dia menunjukkan
pukul 2 petang. Yeni masih di sekolahnya. Dia sedang menunggu ayahnya untuk pulang ke rumah. Ayahnya masih belum tiba. Dia menunggu ayahnya di pondok pengawal. Okey, terima kasih Jason Lim. Okey, Jason Lim, terima kasih. Okey, kita sambung. Siapa nak sambung perenggan yang kedua? Okey, Sam. Saya Yeni mula cemas dan takut. Semua kawannya sudah pulang. Dia terpikir untuk pulang sendiri, tetapi teringat akan pesanan ibu bapaknya. Tindakan itu berbahaya. Dia Mungkin akan diganggu oleh orang yang tidak dikenali. Okey, terima kasih Sam. Terusnya. Tengok dekat situ ada gambar dan ada teks. Siapa nak baca sikit je tu? Ada 4 je. Saya Okey, Yuhang. mengadukan masalah, memberikan nombor telefon bimbit, menghubungi ayah, menyatakan kereta rosak. Okey, terima kasih Yuhang. Dan yang terakhir, Yang Zekai. Okey, perenggan terakhir. Okey. Tidak lama kemudian ayah Yeni tiba di sekolah. Yeni merasa amat gembira. Dia mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Tan. Okey, terima kasih Yang Zekai. Baik. Kalau kamu tengok balik perenggan yang pertama, jam menunjukkan pukul 2 petang. Faham tak? Faham tak? Faham. Okey, jam menunjukkan pukul 2 petang. Maksudnya jam sekarang sudah pukul 2 petang. Boleh faham? Boleh faham? Aina seorang aja yang cakap. Yang lain boleh faham tak? Boleh. Boleh. Kalau faham buat macam ni. Kalau faham buat macam ni. Okey, baik. Boleh bagus. Yeni masih di sekolahnya. Faham tak? Faham Yeni masih di sekolahnya. Pukul 2 petang, Yeni masih di sekolah. Faham? Okey. Dia sedang menunggu ayahnya untuk pulang ke rumah. Faham? Dia sedang tunggu ayah dia untuk pulang ke rumah. Ayahnya masih belum tiba. Apa maksud ayahnya masih belum tiba? Apa maksud? Ayah dia tak sampai lagi kat sekolah. Okey, bagus. Ayah dia tak sampai lagi kat sekolah. Dia menunggu ayahnya di pondok pengawal. Faham tak? Faham? Okey, dia tunggu ayah dia di pondok pengawal. Okey, tengok perenggan yang kedua. Yeni mula cemas dan takut. Apa maksud? Yeni mula cemas dan takut. Siapa tahu? Apa maksud dia? Yeni Yeni mula panik. Panik lah. Dia risau. Okey, dia risau. Dan takut. Kenapa ni? Dah pukul 2 dah. Ayah tak sampai-sampai. Sepatutnya kita balik 1.35. Contoh lah kan. Dah pukul 2. Kawan-kawan lain semua dah balik. Tapi dia belum balik-balik lagi. Ayah dia tak sampai. Tak ambil dia. Dia risau lah. Dia takut.
Semua kawannya sudah pulang. Dia terfikir untuk pulang sendiri. Dia fikir nak pulang sendiri. Macam Zekai. Dia kata ayah dia tak datang, mak dia tak datang. Dia balik sendiri lah. Tak apalah rumah depan sekolah. Kalau yang rumah jauh daripada sekolah, boleh tak nak balik sendiri? Boleh tak, Jason Wee? Balik sendiri. Rumah kamu jauh, tapi kamu nak balik sendiri. Boleh tak? Boleh? Jason Wee. Boleh tak, Jason Wee? Boleh. Boleh. Boleh balik sendiri. Boleh, boleh. Tak bahaya ke? Boleh. Sebenarnya tak boleh sebab kamu masih kanak-kanak. Kamu masih kanak-kanak. Jangan balik sendiri. Okay? Rumah sangat jauh. Saya walk to there. Kalau Yuhang lagilah rumah dia bukannya dekat Kampung Baru Gedok. Rumah dia jauh. Mana boleh? Boleh lah. Siapa yang rumah depan sekolah mungkinlah boleh. Yang jauh tak boleh. Okay, bahaya bahaya. Sebab tindakan itu berbahaya. Dia mungkin akan diganggu oleh orang yang tidak dikenali. Boleh kena kacau dengan orang yang kamu tak kenal. Sebab sekarang orang jahat dia suka tangkap budak-budak. Dia suka tangkap kanak-kanak. Sebab apa? Dia nak tangkap sebab boleh jadi duit. Boleh jual kamu. Kanak-kanak boleh dijual. Dia tangkap kamu, dia pergi jual dekat doktor yang jahat. Doktor yang jahat ambil kamu, dia potong badan kamu. Dia ambil jantung kamu, dia ambil paru-paru kamu, dia ambil buah pinggang kamu, apa semua. Dia boleh jual. Sebab jantung ada orang yang masih kanak-kanak sudah sakit jantung. Jadi dia nak dapatkan jantung yang sihat. Dia tengok kamu sihat je macam tak ada sakit. Tangkap kamu. Pergi jual dekat doktor yang jahat. Doktor yang jahat potong jantung kamu. Dia jual dekat orang yang nak jantung tu. Dapat duit yang banyak. Kamu jadi apa? Rich man. Kamu jadi apa? Selepas dah diambil jantung. Oh, saya mati. Matilah. Saya become poor man. Kamu akan matilah. Sebab itulah cikgu cakap tadi bahaya. Dia ambil jantung kamu. Kamu tak ada jantung. Mati. Sebab tu jangan pergi ke mana-mana ataupun nak balik sendiri seorang-seorang. Jangan. Bahaya. Tindakan itu sangat-sangat berbahaya. Okey, kalau kamu tengok dekat dalam gambar ni. Nombor 1, dia mengadukan masalah. Siapa yang mengadukan tu? Jenny. Yenny lah budak perempuan ni. Namanya Yenny. Dia mengadukan masalah. Kepada cikgu apa ni? Cikgu Tan. Sebab dalam teks ni ada cakap Cikgu Tan. Rasa-rasa dia mengadukan masalah apa? Apa yang dia nak bagi tahu kat Cikgu Tan tu? Rasa-rasa kamu Berikan nombor telefon bimbit. No, sebelum bagi nombor telefon bimbit. Rasa-rasa dia bagi tahu apa dekat Cikgu Tan tu? Sedih dan Takut. Sebab apa dia sedih dan takut? Sebab bapa dia tak Yuhang Henghauser main apa tu? Tengok cikgu tanya soalan dia tak nak cakap. Dia sibuk main. Dia ke rumah. Apa? Sebab ayah dia tak datang ambil dia lagi. Okey, itu yang dia bagi tahu dekat Cikgu Tan lah kan. Okey, cikgu nak tanya tu Henghauser dengan Tijiaan main apa main apa? Henghauser dengan Tijiaan, cerita sikit. Nombor 1 tu mengadukan masalah. Siapa yang mengadukan masalah tu? Henghauser. Siapa yang mengadukan masalah tu? Cikgu, bolehkah saya pergi tandas? Boleh. Henghauser. Tengok. Bila cikgu tanya, dia tak nak cakap. Dia sibuk nak main. Ingat dekat sekolah je macam tu. Dalam Google Meet pun nak macam tu lagi.
Okay, tolong bagi kerjasama, tolong bagi tumpuan. Kita sedang belajar. Kalau nak main nanti, selepas habis kelas ni nak main lah. Masa kelas tolong belajar. Mana seorang lagi tadi? Tijiaan. Siapa yang mengadukan masalah tu? Tijiaan. Tengok. Bila cikgu tanya tak nak cakap. Nanti kalau dia tak pandai, mak dia tanya, kenapa anak saya tak pandai? Anak dia tak nak belajar. Cikgu nak kamu belajar. Tak faham, tanya. Betul tak? Cikgu selalu cakap macam tu kan? Betul? Betul ke tak betul? Kalau tak faham kena buat apa? Jason Wee. Kalau tak faham kena buat apa Jason Wee? Mami chẳng nói chứ. Tanya. Jangan main. Main bila nak pandai. Okey, baik. Sorry kawan-kawan yang lain. Cikgu kena cakap. Kalau tak cakap macam ni, nanti dia asyik main. Okey, baik. Selepas dia dah bagi tahu dekat Cikgu Tan masalah dia, dia buat apa? Yeni buat apa? Pergi rumah sendiri. Oi, mana ada dia balik rumah sendiri. Dia buat apa tu? Tengok nombor 2. Dia buat apa? Dia memberikan nombor telefon bimbit. Dia rasa-rasa kamu lah. Rasa-rasa kamu. Dia bagi nombor telefon bimbit siapa? Apa? Ayah. Ayah dia. Dia bagi nombor telefon bimbit ayah dia dekat siapa? Cikgu Tan. Sebab apa dia bagi nombor telefon bimbit ayah dia dekat Cikgu Tan? Dia mau tatin waktu cikgu tu dia punya ayah. Dia mau Cikgu Tan telefon cikgu. Telefon cikgu pula. Dia mau Cikgu Tan telefon ayah dia. Betul tak? Cikgu. Itu bimbit. Apa itu bimbit? Apa yang Zakai? Apa itu bimbit? Apa itu bimbit? Okey, bagus. Soalan yang baik. Kawan kamu tanya apa itu bimbit? Okey, bimbit telefon yang kita pegang. Ini dipanggil bimbit. Ini telefon bimbit. Handphone. Handphone. Pandai pun. Handphone. Bahasa Melayu panggil telefon bimbit. Sekarang ada juga nama lain. Telefon pintar ataupun smartphone. Boleh faham? Samsung. Kalau telefon pintar, maksudnya smartphone. Kalau telefon bimbit, maksudnya handphone. Boleh? Maksudnya big phone. Handphone. Telefon bimbit yang kita pegang macam ni. Boleh faham? Telefon yang selalu kamu tengok, yang orang selalu pegang macam ni, ini dipanggil telefon bimbit lah. Boleh faham? Siapa tak faham apa itu telefon bimbit? Mobile phone. Okey, kalau macam telefon yang dekat rumah tu, itu kita panggil telefon bimbit tak? Tak, itu kita panggil telefon rumah. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, ada nak tanya lagi sebelum cikgu cakap? Ya, Lee Ming Hong nak cakap apa? Tak ada. Okey, baik. Selepas dia dah bagi nombor telefon bimbit dekat Cikgu Tan buat apa? Telefon dia punya ayah. Cikgu Tan menghubungi ayah Yeni. Dia telefon ayah Yeni. Rasa-rasa dia cakap apa? Dia cakap, Bla bla bla. saya marah you lah. Little Yeni ayah. Boleh ke marah? Cikgu tu marah ayah Yeni? Boleh. Mana boleh? Rasa-rasa Cikgu Tan tu tanya apa dekat ayah Yeni? Dia cakap Kereta rosak. Ya ke? Takkan pula cikgu tu yang cakap kereta rosak. Cikgu tu tanya apa dekat ayah Yeni? Rasa-rasa kamu lah. ayah Yeni. Dia pergi ke mana? Kamu ada di mana? Betul tak? Contoh lah kan? Kenapa belum datang ambil Yeni? Betul? Saya pergi ke C. Lepas tu ayah Yeni cakap apa? Saya mau ambil A.
Ambil holiday. Lepas Kereta tu- saya rosak. Ayah Yenny pun bagi tahulah kereta dia rosak. Dia ada dekat bengkel. Dia berjalan. Dia kata mungkin sekejap lagi kereta dia siap, dia akan datang ambil Yenny. Betul? Kejam. Mungkin lah. Kadang sekejap, kadang lama. 2 bulan ni. Wah, mana ada sampai 2 bulan. Takkan dia nak biar anak dia dekat sekolah sorang-sorang. Okey, itu mungkinlah perbualan di antara Cikgu Tan dan juga Yenny. Okey, tidak lama kemudian. Tidak lama kemudian. Maksudnya tak lama lah, sekejap je lah. Ayah dia punya kereta rosak. Mungkin kereta ayah dia, bateri kong ke kan. Bateri sudah rosak, dia tukar bateri baru. Bom. Tayar pancit je, dia tukar tayar. Sekejap je, tak ada lama sangat. Okey, tidak lama kemudian ayah Yenny pun tiba di sekolah. Yenny berasa amat gembira, dia mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Tan. Kenapa Yenny ucap terima kasih dekat Cikgu Tan? Kerana Cikgu Tan membantu dia. Bantu apa? Cikgu Tan use a power phone. Cikgu Tan bantu dia telefon ayah dia. Okey, faham tak teks ni? Faham. Faham, bagus. Faham. Kalau faham, okey, kalau faham kita tengok macam mana cara nak menulis perenggan. Okey, ingat yang pertama, semasa nak tulis perenggan, yang ni tadi kita dah bincang, tapi sekarang cikgu kena terangkan macam mana cara nak tulis dia. Okey, yang pertama mesti tengok watak ataupun subjek dalam gambar. Dalam gambar tu siapa? Macam tadi kawan kamu dah cakap, perempuan ni nama apa? Yenny. Yenny. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, cikgu dah buat bulatan, boleh nampak tak? Boleh. Okey, bulatan ni merujuk kepada budak perempuan ni. Nama dia apa? Dalam teks ada cakap Yenny. Yenny. Jadi budak ni, perempuan ni nama Yenny. Okey, dan orang lelaki di sebelah dia pula yang pakai baju warna coklat tu dengan necktie ataupun tali leher yang berwarna kuning tu. Itu siapa pula? Okey, dalam gambar Cikgu Tan. Cikgu Tan. Dalam teks dah ada cakap Cikgu Tan. Nama cikgu tu ialah Cikgu Tan. Jadi Cikgu Tan lah orang tu. Seterusnya Cikgu Tan tu dia ada call. Dia ada menghubungi seseorang. Lelaki yang memakai baju berwarna hijau. Siapa lelaki tu? Lelaki tu ada tulis menghubungi ayah. Ataupun ayah Yenny. Jadi ayah Yenny. Ini kita kena pasti dulu. Siapa yang ada dalam gambar tu. Supaya kita tahu subjek nak tulis ayat nanti. Betul tak? Masih ingat subjek tu apa? Nama? Nama orang. Pandai. Nama orang. Jadi dalam ni kita nak guna subjek nama orang lah. Jangan letak lelaki itu, lelaki ini. Okey? Okey, baik. Dah selesai. Nombor 1, kita kena tahu siapa yang ada dalam gambar tu. Nama dia apa? Boleh faham? Boleh. Nombor 2. Okey, nombor 2. Kita kena tengok kata kerja dia. Perbuatan dia. Apa kata kerja nombor 1? Kata kerja nombor 1. Apa kata kerja nombor 1? Apa kata kerja nombor 1? Kata Ni, mengadukan masalah. Oh. Itulah kata kerja dia. Jadi Yenny dia mengadukan masalah, betul tak? Yang mengadukan masalah tu siapa? Yenny. Yenny mengadukan masalah. Dia mengadukan masalah tu kepada siapa? Kepada Cikgu Tan. Okey, bagus. Kita tengok yang kedua pula. Apa kata kerja dia? Kata kerja dia memberikan nombor telefon bimbit. Siapa yang memberikan nombor telefon bimbit tu? Yenny. Okey, Yenny juga. Masih Yenny juga. Yenny yang memberikan nombor telefon bimbit tu. Seterusnya, nombor 3. Apa kata kerja dia? Menghubungi ayah. Okey, menghubungi ayah. Siapa yang menghubungi ayah tu? Tan. Cikgu Tan. Cikgu Tan. Bagus. Dan yang keempat, siapa yang... apa kata kerja yang keempat? Menyatakan kereta rosak. Okey, menyatakan kereta rosak. Siapa yang menyatakan kereta rosak tu? Yenny ayah. Ayah Yenny. Pandai. Ayah Yenny yang bagi tahu kereta dia rosak. Okey, faham tak? Yang kedua, kita kena tengok kata kerja dia. Boleh? Yang pertama tadi, kita kena tahu siapa.
Yang kedua, kata kerja. Yang ketiga pula. Kita tengok yang ketiga. Yang ketiga, kita mula bina ayat mudah. Ayat mudah ni maksudnya ayat yang pendek-pendek je lah. Tak payah ayat panjang-panjang sangat. Pendek. Okey, kita tengok. Setiap perenggan sekurang-kurangnya 2 atau 3 ayat. Dalam satu perenggan, kena tulis sekurang-kurangnya 2 atau 3 ayat. Jangan satu ayat saja. Okey, ingat. Dalam perenggan, kena ada sekurang-kurangnya 2 atau 3 ayat. Okey, kita tengok. Nombor 1. Mengadukan masalah. Siapa yang mengadukan masalah? Yeni. Okey, Yeni mengadukan masalah kepada Cikgu Tan. Ni contoh ayat mudah. Boleh? Boleh. Okey, nombor 2. Memberikan nombor telefon bimbit. Siapa yang memberikan? Yeni. Yeni. Yeni? Memberikan nombor telefon bimbit Itu je. Kepada Cikgu Tan. Kepada Cikgu Tan. Yeni memberikan nombor telefon bimbit ayahnya kepada Cikgu Tan. Boleh? Boleh. Okey, nombor 3. Menghubungi ayah. Siapa yang menghubungi ayah? Cikgu Tan. Cikgu Tan. Cikgu Tan menghubungi ayah. Kepada Cikgu Tan terus menelefon ataupun menghubungi ayah Yeni pun boleh. Tak ada masalah. Okey, yang keempat. Siapa yang menyatakan kereta rosak? ayah Yeni menyatakan kereta rosak. Ayah Yeni menyatakan keretanya rosak. Okey, boleh faham? Ini contoh ayat yang mudah. Okey? Boleh. Okey, boleh. Baik, sekarang kita nak bina dan menulis perenggan. Okey, tadi kamu dah tengok cara dia kan? Sekarang kita nak bina. Okey, yang ni yang tadi. Okey, macam mana nak buat perenggan pertama? Kita buat ambil 1, 2 ni. 1 perenggan. 3, 4, 1 perenggan. Boleh tak? Siapa nak cuba? Kita buat 2 gambar ni. 1, 2 ni buat 1 perenggan. 3 dan 4, 1 perenggan. Jadi ada 2 perenggan. Okey. Okey, cuba. Siapa nak cuba? Cepat. Cuba. Cikgu. Okey, ya. Ya. Cepat. Satu perenggan sekurang-kurangnya 2 ayat atau 3 ayat. Cuba. Faham ke tak faham ni? Cikgu nak nombor 1, nombor 2 ni jadikan 1 perenggan. 3 dan 4 ni 1 perenggan. Jadi kita kena buat 2 perenggan. Boleh faham tak? Guna dan atau sambil. Boleh, tak ada masalah. Macam mana nak buat? Kalau guna dan atau sambil 1 ayat je, tu dah jadi ayat majmuk. Ini mengadukan masalahnya kepada Cikgu Tan. Atau Okey, tak apa. Okey, tengok cikgu bagi satu contoh. Okey, tengok ni. Ini perenggan pertama. Yeni berjumpa dengan Cikgu Tan. Yang ni tak ada lah dalam tu. Dia tak ada bagi berjumpa. Tapi cikgu tambah . Boleh faham? Okey, Yeni berjumpa dengan Cikgu Tan. Dia mengadukan masalahnya kepada Cikgu Tan. Yeni memberikan nombor telefon bimbit ayahnya kepada Cikgu Tan. Okey, nampak tak? Macam mana nak buat 1 perenggan. Boleh nampak? Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, yang kedua. Perenggan yang kedua nak buat macam mana? Selepas Cikgu Tan dah dapat nombor telefon ayah Yeni tu, dia buat apa? Cikgu Tan terus menelpon ayah Yeni. Okey, lepas tu? Ayah Yeni menyatakan kereta rosak. Okey. kereta dah rosak. Okey, boleh tambah lagi tak apa-apa? Sikit lagi.
kereta dia rosak. Jenny tunggu. Yang ni tunggu-tunggu. Until ayah sudah coming. Okey, contoh. Tanpa berlengah tu tak payah tunggu-tunggu lah. Tanpa tunggu-tunggu lagi, Cikgu Tan terus telefon ayah Yeni. Ayah Yeni menyatakan bahawa keretanya rosak. Beliau akan menjemput Yeni sebentar lagi. Ini contoh lah. Boleh? Oh. Ini cara nak buat perenggan tu. Ada 2 perenggan. Satu, yang menggunakan nombor 1 dan 2. Yang kedua, guna 3 dan 4. Boleh faham? Okey, kita tengok. Macam mana nak tulis dalam ayat yang betul Tadi cikgu buat satu-satu kan. Sekarang kita tengok. Kalau perenggan yang penuh macam ni lah cara tulis dia. Ingat. Bila perenggan yang pertama rapat tepi. Tengok ni. Perenggan pertama jam ni nampak tak? Jam menunjukkan ni dia rapat tepi. Nampak tak? Oh. Boleh nampak? Boleh. Perenggan kedua dia masuk dalam sikit 2 jari. Nampak tak? Oh. Ya. Yang ni mula cemas tu. Nampak tak dia masuk sikit dalam 2 jari? Nampak? Nampak. Okey, perenggan yang ketiga sama juga. Kena ikut macam perenggan yang kedua. Sampailah perenggan yang terakhir. Masih ingat tak macam mana cara tulis? Cikgu sudah ajar kan? Perenggan pertama saja rapat tepi. Perenggan yang kedua semuanya jarak. Boleh? Boleh. Okey. Baik. Dia akan jadi macam ni lah. Okey, cikgu nak baca seorang. Siapa nak baca? Saya. Okey, baca. Siapa baca? Siapa nak baca? Ya. Okey, Yuhang baca. Yeni Yuhang baca dari awal. Okey. Yang menunjukkan pukul 2 petang. Yeni masih apa kena? Di sekolahnya. Di sekolahnya. Dia sedang menunggu ayahnya untuk pulang ke rumah. Ayah masih belum tiba. Dia menunggu ayah di pondok. Ayahnya di pondok pengawal. Okey, sambung yang lain. Okey, yang Zakai. Okey, terima kasih Yuhang. Jenny mula cemas takut. Semua kawannya sudah pulang. Dia terfikir untuk pulang sendiri. Tetapi teringat akan pesanan ibu bapanya. Tindakan itu berbahaya. Dia mungkin akan diganggu oleh orang yang tidak dikenali. Okey, seterusnya sambung perenggan yang ketiga. Siapa nak sambung? Ibi. Ibi. Ibi sambung perenggan ketiga. Yeni berjumpa dengan Cikgu Tan. Dia mengadukan masalahnya kepada Cikgu Tan. Yeni memberikan nombor telefon bimbit ayahnya kepada Cikgu Tan. Okey, terima kasih Ibi. Seterusnya nombor perenggan yang keempat. Heng Hao Ze. Okey, Jason Lim. Tanpa Berlengah. Cikgu Tan terus menelepon ayah Yeni. Ayah Yeni
menyatakan bahwa kedatangannya besar. Beliau akan Jemput. menjemput Yeni sebentar lagi. Okey, perenggan terakhir. Siapa nak baca? Cepat. Okey, Jason Wee. Yeni Tidak lama kemudian. di Perenggan terakhir. Tidak lama kemudian. tidak lama Kemudian. kemudian Ayah. ayah Yeni menyatakan Ayah Yeni tiba di sekolah. Perenggan terakhir. Ayah Yeni tiba di sekolah. Yeni Yeni berasa amat gembira. Dia mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Dan. Okey, baik. Terima kasih Jason Wee. Okey. Ini cara menulis perenggan, okey? Ini cara menulis perenggan. Jadi kita dapat buat 2 perenggan dekat sini. Okey. Rumusan dia. Apa yang kita belajar hari ni? Apa yang kita belajar hari ni? Tulis apa? Tulis perenggan. Tulis perenggan. Okey, kita belajar bina dan menulis perenggan berdasarkan bahan rangsangan. Apa bahan rangsangan tadi? Ingat tak? Apa bahan rangsangan yang cikgu bagi ni? Macam mana kamu tulis perenggan tadi? Kamu tengok apa? tengok orang Gambar dan objek. Objek. Gambar dan perkataan. Okey, ini kita panggil ni. Ni. Ini gambar, ini perkataan ni. Boleh faham? Ini bahan rangsangan dia. Boleh? Okey, baik. Itu yang kita belajar hari ni. Bina dan tulis perenggan berdasarkan bahan rangsangan. Okey, cikgu nak semua orang buka buku aktiviti. Okey, buka muka surat 51. Yang ni cikgu nak kamu tulis satu perenggan saja. Tulis satu perenggan saja. Dekat sini dia ada bagi gambar dan juga perkataan. Bagus. Okey, kita tengok. Marilah kita membina dan menulis perenggan. Okey, tengok Juanis. Tengok gambar dan juga tengok petikan ni. Juanis dan Mefong berjalan-jalan di sekitar kawasan sekolah. Faham tak? Faham Mereka berjalan-jalan di sekitar kawasan sekolah. Mereka gembira kerana kawasan sekolah mereka selamat. Faham tak? Okey, mereka rasa seronok sebab sekolah mereka selamat. Okey, dekat situ ada mengajak Juanis. Nampak tak dekat situ? Perkataan tu. Mengajak Juanis. Ada nampak? Tak. Dekat atas tu, dekat kotak tu. Nampak tak? Kotak titik-titik tu, nampak tak? Mengajak Juanis. Berehat di bawah pokok. Bersih daripada semak samun. Selamat daripada haiwan berbisa. Berpagar. Apa maksud mengajak Juanis? Apa maksud mengajak? Apa itu mengajak? Mengajak itu 邀请。 Jom Jom. Boleh faham? Jom.
Jomlah. Itu mengajak ah. Okey, invite, mengajak. Okey. Siapa yang mengajak Juanis? Dalam gambar ni ada siapa? Meifong mengajak. Dalam gambar ni hanya ada 2 orang. Betul tak? Seorang nama Meifong. Meifong, seorang lagi Tak tahu. tak tahu. Juanis. Seorang lagi Juanis. Meifong dan Juanis. Dekat sini perkataan ni dia tulis mengajak Juanis. Siapa yang mengajak Juanis? Meifong. Meifong. Okey, bagus. Meifong yang mengajak Juanis. Dia mengajak Juanis pergi mana? Pergi berehat di bawah pokok. Dia ajak Juanis pergi berehat di bawah pokok. Okey, kenapa dia ajak Juanis pergi berehat di bawah pokok? Kerana bersih daripada semak. Kerana kawasan situ, di kawasan bawah pokok tu bersih daripada semak samun. Okey? Tahu apa itu semak samun? Tahu. Tahu Tahu semak samun? Semak samun, bush. Semak samun bahasa Cina panggil apa? Tak tahu. Tak tahu? Semak samun. Banyak rumput ah. Banyak rumput. Kalau bahasa Cina panggil apa? 杂草。野草啦，不叫杂草。野草。 Okey, baik. Bila kawasan tu bersih dari semak samun, kawasan tu mestilah selamat daripada haiwan berbisa. Apa maksud haiwan berbisa? Tahu tak apa itu haiwan berbisa? Tak tahu. Tak tahu. Haiwan berbisa ni haiwan yang boleh menyebabkan kematian kalau gigit kamu. Dia berbisa lah. Contohnya macam ular. Ular tak ular? Snake. Boleh? Snake, sir. King Cobra. Kan? King Kong. King Kong. Okey. Contoh, scorpion. Tahu scorpion? Scorpion. Scorpion tahu scorpion? 妈咪，不可能叫什么 Scorpion tahu scorpion? Kalajengking. Scorpion. Scorpion. Tuh dia wayu mati ya. Okey, binatang-binatang berbahaya atau haiwan berbisa ni, dia boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan keracunan dan sebagainya lah. Kalau kena gigit, boleh menyebabkan kematian. Okey, kalau kawasan tu tak ada semak samun, bersihlah, selamatlah daripada haiwan berbisa dan berpagar. Apa maksud berpagar? Pagar itu pagar. Pagar lah, ada pagar, fence. Okey, ada pagar. Bila ada pagar, haiwan-haiwan ke atau benda lain tak boleh masuk sebab ada pagar. Okey. Boleh lah, snake boleh. Snake boleh lah, dia kecil kan. Kalau yang besar tak boleh masuk Okey, kita tengok watak yang ada dalam ni. Subjek yang ada dalam ni ialah Meifong dan juga Juanis. Lepas tu mengajak Juanis berehat di bawah pokok. Ayat dia, Meifong mengajak Juanis berehat di bawah pokok. Kita tambah sikit. Yang rendang. Yang rendang maksudnya pokok tu besar. Daun dia banyak. Boleh faham? Itu maksud yang rendang. Okey, kita dah buat satu ayat. Ayat yang kedua. Bersih daripada semak samun. Kawasan itu juga bersih daripada semak samun. Dah berapa ayat? 2. Sudah 2. Okey, yang ketiga. Kita buat 3 ayat cukup Kita buat 3 ayat. 1 perenggan 3 ayat pun dah cukup. Selamat daripada haiwan berbisa, berpagar. Kawasan di bawah pokok itu selamat daripada haiwan berbisa dan berpagar. Okey, dapat 3 ayat. Okey, macam mana nak sambung 3-3 ayat jadi 1 perenggan? Meifong mengajar Juanis berehat di bawah pokok yang rendah. Rendang. Rendang. Okey, lepas tu sambung je.
Kerana kawasan itu Oh, tak. Yang Zekai. Tak payah sambung kerana. Terus sambung ayat yang kedua. Sambung dengan baca balik je. Baca balik je. kawasan itu Ha. itu bersih daripada semak samun. Kawasan itu di bawah pokok itu selamat daripada haiwan berbisa dan berpagar. Okey. Macam mana cara nak tulis perenggan yang kedua? Perenggan pertama rapat tepi. Perenggan kedua? Perenggan kedua? Macam mana? Perenggan satu rapat tepi. Perenggan dua? Perenggan dua. Macam mana cara tulis? Kena jarak sikit 2 jari. Cikgu selalu ajar dekat sekolah 2 jari. Boleh? Okey, macam ni jadi dia. Nampak ni. Kena jarak. Nampaklah. Okey, salin balik ini masuk dekat sini. Boleh? Boleh tak? Salin dua. No. Ini sahaja ni. Yang hijau ni. Hijau ni Salin dekat sini. Ini contoh je cara dia. Ini masuk ke sini. Okey, screenshot semua, screenshot. Siap, saya screenshot. Okey, screenshot. Cepat, dah 12.34, dah lebih masa nanti kamu ada kelas lagi. Okey, dah screenshot. Sudah screenshot, cikgu. Li Huisin sudah. Timothy sudah. Okey, bagus. Bye. Okey, yang ni salin saja dekat dalam ni. Ingat, jangan salah salin. Salin saja boleh tapi jangan salah salin. Kalau salah nanti kena padam tulis semula. Okey, jarak 2 jari. Ingat perenggan kedua jarak 2 jari. Okey, lepas tu salin saja macam biasa. Boleh? Boleh. Saya Okey. nak pergi makan ni. Itu saja untuk hari ni. Ada nak tanya apa-apa lagi? Tak ada, saya Tak ada. Okey, Bye-bye. cikgu akan share slide ni dekat dalam Google Classroom. Okey, nanti boleh tengok dekat Google Classroom. Okey, ada nak tanya apa-apa lagi? Tak ada. Tak ada. Okey, esok PJ dengan cikgu jangan lupa Okey, PJ. pakai pakaian yang sesuai. Okey, untuk buat aktiviti PJ. Makanan yang sesuai. Jangan tak pakai baju pula. Nah. Okey, baik. Itu Ada saja. yang bosan. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi esok. Bye. Okey, bye-bye. Sama-sama. Ucapan. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Terima kasih. Sama-sama. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.